ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bersama kami di Wanita Hari ini 13 Mei 2014 di hari Selasa. Yang pastinya hari ini adalah hari cuti umum bersempena dengan Hari Waisak. Pastikan kesetiaan anda bersama kami selama 1 jam ini untuk pelbagai pengisian yang menarik di Wanita Hari ini. Dan janji kami akan terus menyajikan anda dengan diskusi topik-topik menarik pada hari ini yang akan kita kongsikan bersama. Dan saya pasti tajuk pada hari ini sungguh istimewa, Rina, kerana ia bukan saja boleh dikongsi bagi mereka yang telah berumah tangga, tetapi juga bagi mereka yang masih bujang. Kerana diskusi kita pada hari ini akan membentangkan satu topik istimewa, iaitu tentang hubungan intimasi adakah hanya hak suami. Dan kalau kita lihat, Rina, diskusi kita pada hari ini bukan saja untuk mereka yang berumah tangga, tetapi juga bagi mereka yang bujang seperti saya ni. Kerana ini adalah satu informasi ataupun medium ilmu yang sangat berguna apabila orang-orang bujang seperti saya ni akan mendirikan rumah tangga. InsyaAllah. Dan yang pastinya kita akan berbincang topik ini sebentar saja lagi bersama dengan tetamu di studio. Tetap dari Berbulan Madu. Sahabatnya Irma teruja mahu berkongsi kisahnya bergelar pengantin baru. Buat honeymoon kan? Seronok tak? Boleh lah. Kena lah kata seronok. So kata dia takkan akak nak suggest pasukan. Dulu akak dengar Hibah tak pergi honeymoon kat situ tau. Tempat tu best. Tinggal kat mana? Nusa Dua. Nusa Dua tu memang romantik. Tak nak dulu akak dengan suami akak. Ya Allah, tempat tu memang best. Dengan tepi pantai kan? Pergi tepi pantai? Pergi juga. Kau pegangan tangan tak? Tengok gambar dalam Facebook. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak lama lagi setahun dapat anak lagi kan? I tengok gambar you memang romantik sangat dekat Facebook tu. Pegang bunga. Kemudian ada pula dekat tepi pantai tu. Tu kan Nusa Dua kan? Buat apa itu? Buat apa dekat tepi pantai tu? Macam orang lain juga lah Kak Yan. Tengok orang. Tengok orang? Hai, apalah nasib aku ni. Dapat suami memanglah romantik. Tapi bila bersama, dia pentingkan diri sendiri je. Dia cuma tahu apa yang dia nak. Tapi, aku ni pasrah je lah dengan kehendak dia. Luaran memang orang nampak bahagia. Tapi, dalaman aku je lah yang tahu. Itu dia tadi sketsa yang sempat kami kongsikan kepada anda tentang situasi masalah hubungan antara suami dan juga isteri. Walaupun isu ini agak tabu dan juga jarang diperbincangkan, tetapi hakikatnya ia berlaku di kalangan pasangan suami isteri. Ada ketikanya si suami menyalahkan si isteri dan si isteri pula menyalahkan si suami. Punca utamanya adalah masalah komunikasi. Betul. Dan berapa ramai pula di antara kita yang mengetahui bahawa intimasi ataupun hubungan suami isteri ini adalah hak bersama. Bukan tertakluk pada suami saja atau bukan tertakluk pada isteri saja. Ialah perlu bergabungan di antara suami dan isteri. Dan jika kita lihat dalam melayari bahtera perkahwinan, banyak perkara yang perlu dititik beratkan. Pak kata Rina tadi, perlu ada kompromi, perlu ada komunikasi, persefahaman dan sebagainya. Dan semuanya ini adalah untuk mencapai satu matlamat, untuk membina satu rumah tangga yang bahagia. Dan kebahagiaan ini bukan dilihat kepada mereka saja, Rina, tetapi juga kepada kesinambungan keluarga ataupun anak-anak mereka. Apabila mereka melihat ibu bapa mereka bahagia, kehidupan mereka, rumah tangga mereka sejahtera, maka ini akan orang kata menaikkan semangat anak-anak ini untuk menyimpan cita-cita untuk membina rumah tangga yang bahagia. Jarang kita dengar bahawa kita akan menyimpan cita-cita untuk berjaya dalam rumah tangga. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang hubungan intimasi adakah hanya untuk suami. Dan saya kira diskusi kita hari ini bukan sahaja terbuka kepada mereka yang telah berumah tangga, tetapi juga untuk mereka yang masih bujang seperti saya ni, kerana intipati dan informasi diskusi ini akan orang kata dapat membina satu medium ilmu kepada mereka yang ingin berumah tangga. InsyaAllah. Dan pastinya kami akan berbincang topik ini bersama dengan tetamu yang sudah pun bersama dengan kita. Elok saya perkenalkan di hujung sana, kita bersama dengan Dr. Muhammad Ismail Tambi selaku pakar reproduktif dan seksualiti. Terima kasih Doktor bersama kami. Terima kasih. Baiklah, dan di sebelahnya saya perkenalkan iaitu Cik Raja Abdul Rahim Raja Hussein, seorang pengamal perubatan tradisional. Selamat datang ke Wanita Hari ini kedua-duanya. Terima kasih. Atau lebih mesra dipanggil dengan Raja anda atau Pak anda ya. Terima kasih
masih bersama kami. Baik, kita nak mulakan topik kita ni. Doktor mungkin boleh memberi sedikitlah tafsiran ataupun perangan berkenaan dengan topik ini yang dikatakan hubungan intimasi adakah hanya hak suami? Mungkin doktor boleh jelaskan. Okey, kalau kita nak bicara memang agak sukar pasal yalah kita bicara dalam banyak perspektif hubungan intim ya suami isteri. Jadi di sini kalau kita cuba kita tinjau sejarah, kita akan dapati macam-macam kata orang tu panduan yang diberi. Ya, ada buku, ada kata orang tu adalah ada hikayat dan sebagainya yang menjelaskan tentang bagaimana suami berdekatan isteri dan macam mana cara nak bergaul dengan isteri dan sebagainya. Malah dalam perspektif Islam pun menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan mustahak dan kira suami itu berdekatan dengan pasangan memberikan keseronokan dan juga kata orang kelembutan dalam aspek sentuhan intim dan sebagainya sebelum mendekati. Jadi itu pun dikatakan dalam perspektif Islam. Jadi kalau kita tengok di sini seperti mana yang anda bicarakan tadi, memang mustahaklah mesti ada perbincangan antara mereka, kesefahaman dan komunikasi yang terbuka dari aspek pergaulan intim yang saya nampak. Tapi apabila doktor menyentuh tentang komunikasi secara terbuka, saya percaya ramai di kalangan para isteri di luar sana yang memang hakikatnya tidak bersifat terbuka. Biarpun pasangan itu sudah lama dikenali, sudah lama hidup bersama, tetapi soal nak menyentuh tentang bagaimana untuk mendapatkan hubungan intimasi yang baik antara pasangan suami isteri itu bukan satu isu yang mudah. Doktor mungkin jelaskan. Ya, betul. Saya tak nafikan. Malahan tadi yang kita nampakkan keratan yang tunjukkan tadi itu wanita tu dia kata orang tu menyimpan boleh kita cakap sebagai terita dalam diam ke macam itulah lebih kurang tak boleh ya. Jadi tadi gambaran tu cuma mungkin memberikan kita kata orang tu pandangan supaya kita jangan bersikap macam tu. Betul. Ya, elok kalau kita ada apa-apa dalam hati kita pasal dia suami kita. Kita dah ijab kabul dengan dia. Dia kesayangan kita dan kita disayangi oleh dia. Jadi dengan cara yang sedemikian suatu tu kita boleh bicara apa saja. Okey, setuju dengan doktor. Betul. Dan saya ingin bertanyakan pula kepada Pak Andak. Kalau kita lihat seperti apa yang saya wawarkan di awal tadi Pak Andak ya, hubungan intimasi ni perlulah orang kata disatukan untuk kebahagiaan bersama. Maknanya isteri dan suami. Jadi bagaimana agaknya dari segi amalan perubatan tradisional boleh orang kata merapatkan lagi hubungan suami isteri ni? Terima kasih Atik. Dalam melayari bahtera rumah tangga, iaitu kalau kita imbas kembali daripada tok nenek kita di mana kalau kita tengok kenapa mereka kekal bahagia, kerana mereka tahu pasangan masing-masing. Kalau misalnya kata dia kena seimbang. Kalau bahasa-bahasa dulu tidaklah hanya suami tu galak. Bila suami terlampau galak, isteri akan mengelak. Jadi bermakna tak ada kesefahaman kat situ. Jadi kat situ kalau ikut pada cara-cara spa ataupun cara-cara tradisional kita akan perhatikan yang kalau pasangan tu mengarah kepada seorang sahaja, seperti seolah ada seperti yang tak kena. Iaitu ada seperti sama ada dia ada gejala ataupun dia dari segi otot-otot dia. Okey, itu antara permasalahannya. Apa yang dapat kita saksikan di hadapan kita ni, kita dapat lihat pelbagai jenis rempah ratus yang sempat Cik Raja bawakan. Mungkin kita nak kongsikanlah tentang khasiat di sebalik bahan-bahan tradisional ni. Okey, kalau katakan untuk pada suami ataupun dari segi tradisional, herba-herba mereka peranan yang penting. Herba-herba ni memang Allah Ta'ala kurniakan yang dia ada bauan dan dia ada khasiat dia. Dekat situ untuk tenaga luaran dan juga tenaga dalaman. Jadi kedua-dua kena praktikkan. Contohnya macam sini anda tunjukkan, iaitu sirih. Sirih yang terdapat di belakang rumah kita. 5 perut dan juga ini adalah temu pau. Temu pau. Untuk kalau katakan untuk kecergasan semasa bersama. Jadi kat situ kita boleh amalkan secara ulang ataupun kita amalkan secara minuman. Ini untuk lelaki. Ini untuk lelaki. Wanita pun boleh juga. Dan juga ni apa tu? Dari segi minuman kita ada masyotek. Kat situ saya ada bawa masyotek betina untuk secara minuman. Yang ini kita perlu buat sendiri petul-petul lama ni. Ini antara petul tradisional. Dari segi klinikal pula, bagaimana pendapat doktor sendiri tentang herba-herba yang digunakan sebagai amalan orang kata untuk menceriakan rumah tangga? Yalah, kalau kita tengok nenek moyang kita memang mengamalkan pelbagai tradisi, rawatan tradisi ataupun folklore kan. Memang kita nafikan. Malahan
kalau kita cuba tinjau herba-herba yang sedia ada sekarang ni, dah kita dapati pelbagai teknologi terkini dalam berkata orang tu ekstraksi bahan-bahan tersebut yang sekarang dah dipasarkan. Seperti mungkin kita pernah dengarkan tentang tongkat Ali, Kecik Fatimah dan sebagainya yang telah terbukti dari segi ujian dan kajian klinikal menunjukkan memang ada kata orang tu kesannya kepada kesihatan seksual lelaki dan wanita. Okey, baiklah, itu tentang bahan-bahan yang kita lihat kegunaan dan juga khasiat bahan-bahan tradisional ini. Dan bagaimana pula Encik Raja daripada segi senaman, teknik-teknik yang saya kira dapat membantu dalam hubungan intimasi suami isteri ini? Sebenarnya bila seseorang lelaki ataupun wanita bila dia masuk di alam perkahwinan ataupun sebelum dia masuk di dalam alam perkahwinan, kalau kita tengok wanita-wanita zaman-zaman dulu dia cergas. Cergas sebab tidak menggunakan dia tidak menggunakan kenderaan moden tetapi cergas. Jadi kat situ kita tengok macam mana salah satunya senaman. Senaman, jadi kita tengok kalau senaman kat sini daya adat Spa Melaka menunjukkan 4 jenis senaman iaitu yang pertama itu renggangan awal yang ni memang bagus kalau kita tengok kan itu dia lebih bertumpu kepada kalau pada mereka yang masuk alam perkahwinan iaitu bahagian pinggang dan juga pada peha untuk merenggangkan otot-otot. Seperti yang kita perhatikan yang kita tengok macam mana kaki itu diangkat untuk menguatkan otot-otot. Bagi wanita pun boleh juga buat di rumah. Sesama pasangan pun boleh juga buat. Okey, itu salah satu teknik Teknik ini namanya renggangan awal yang saya bawakan daripada anda Spa Melaka. Jadi ini salah satu teknik. Teknik. Dan mungkin kita nak Doktor komen sikit lah tentang apa teknik yang dijalankan oleh adik-adik ni. Adakah bentuk senaman ini sebenarnya membantu sebenarnya dalam meningkatkan hubungan intim suami isteri dari segi klinikal? Mungkin doktor boleh. Okey, kalau kita tengok apa yang mereka lakukan di sini, mereka banyak menggunakan otot bahagian peha, itu melangsingkan otot peha dan meluruskan kaki. Mungkin cara yang macam ini yang mereka lakukan di sini. Ya, juga mengukuhkan otot bahagian punggung. Bahagian punggung, bahagian kelengkang, dan bahagian hari-hari. Tapi kebiasaannya biasalah doktor, apabila manusia ni mereka tidak mempunyai kesedaran tentang betapa pentingnya senaman dalam hubungan suami isteri ni, keintiman suami isteri. Jadi bagaimana agaknya seseorang itu perlu memulakan kesedaran ini? Adakah bila dah ada masalah baru nak tercari-cari ataupun bagaimana? Seawal perkahwinan itu dah mulakan aktiviti ini? Jadi macam ni tu, apa yang berlaku di sini dari aspek hubungan intim ni kan memang tubuh badan kita dah ada dia punya sinkroni ataupun sistem dia untuk kita berintiman tau. Jadi sistem tu bergerak lancar. Tapi lama-kelamaan sistem tu dah mulai kendur, mungkin tak langsing lagi dan sebagainya. Tapi kita tak sedar sistem-sistem tu memang wujud. Seperti mana yang kita nampakkan bahagian punggung, peha, kelengkang dan sebagainya. Lagi satu sistem yang paling mustahak sekali ialah lantai pelvis. Lantai pelvis ataupun kemud, kita panggil sebagai otot kemud. Yang mana kita saya maklumkan otot kemud tu menjadi benting untuk wanita, faraj untuk lelaki ialah pangkal zakar. Macam itulah lebih kurang. Yang mana kalau otot tu dapat dipulihkan, dikukuhkan, maka sistem tu sentiasa dalam keadaan yang cergas dan lancar. Kalau kita nak berbincang lebih lanjut, saya kira banyak antara tips yang boleh kita kongsikan. Tetapi kerana masa yang ada ini terlalu limitasinya, apa kata kalau Encik Raja sendiri kongsikan sedikit tips lah kepada pasangan suami isteri di luar sana? Untuk bagi pasangan suami isteri di alam baru ni, kita kena spotting. Bermakna daripada awal perkahwinan kena spotting. Bermakna penjagaan kesihatan sihat laki-laki dan juga sihat wanita tu perlu. Contohnya macam senaman yang akhir ni, berjengkit tumit ni untuk kuatkan urat peha dan tenaga laki-laki. Seperti yang doktor katakan di pangkal peha ataupun di pangkal zakar kat situ. Kat situ kena kuatkan seperti yang ditunjukkan ni. Yang untuk senaman ni. Jadi yang ini memang untuk senaman sihat laki-laki. Baiklah. Jadi kat situlah bermakna kemesraan tu, hubungan tu semakin rapat. Okey, baiklah, mungkin sedikit daripada doktor bagi menutup tirai diskusi kita. Okeylah, memang kita nafikan permulaan tu mesti nak dengan baik yang saya nampak. Betul. Jadi apabila langkah-langkah kanan kita orang tu semuanya akan menjadi sempurna. Jadi di sini kan keterbukaan, komunikasi yang begitu sihat dan rapat dan boleh diskusi secara terbuka.
Jangan simpan dalam hati lah. Itu cerita dia. Apa Okey. yang ada, luahkan. Itu cerita dia. Sifat keterbukaan itu Yes. penting ya doktor. Baik, terima Okey. kasih kita ucapkan kepada doktor dan juga Encik Raja di atas tips yang diberikan. Apa yang penting sebenarnya kita tahu juga antara peranan suami dan juga isteri. Dan kedua-duanya perlulah bergandengan bersama-sama untuk mencapai satu matlamat seperti saya cakap tadi, sebagai orang kata untuk mendapatkan satu keharmonian dalam rumah tangga. Baik, itu kita cerita tentang peranan suami Betul. isteri. Sekarang kita nak cerita peranan guru. Maklumlah, Hari Guru bakal menjelma tiba.